Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada modul kedua. Okay, modul kedua ni mungkin saya akan betul merangkumi kepada beberapa modul. Okay, modul kedua kita lebih pada semalam kita cerita pasal pengenalan. Hari ini kita nak menanam. Modul kedua saya lebih pada menyemai dan juga kita pindahkan net pot dan nak masuk dalam balong, berapa air baja dan kita buat maintenance. Okey. Modul ketiga nanti kita semalam saya dah cerita pasal konsep dan ada tunjuk beberapa ialah teknik dia dan mungkin saya sambung dengan reka bentuk selepas modul ni lah. Okey. Kita boleh terus Kelas kita adalah kelas online hidroponik. Apa hidroponik? Kita nak tanam sayur daun. Kita fokus itu. Jadi untuk pagi untuk modul ni kita fokus pada penanaman penanaman dan juga keperluan dia. Okey, untuk keperluan penanaman kita nak tanam sayur. Kita sayur, bahan yang kita perlukan adalah benih sayur lah. Benih sayur. Tak kisahlah kita nak tanam sayur apa. Siapa yang hari ni saya nak tunjuk salad lah. Okey, benih sayur, net pot. Lepas tu sistem iaitu set hidroponik. Set hidroponik. Baja AB. Okey, dan kita pakai span ni ganti media ataupun tanah ataupun kokopit tapi saya guna span. Okey, itu je bahan dalam kita punya penanaman di dalam set hidroponik. Simple. Okey, simple saja. Okey, saya go through, saya terus cara nak menanam di dalam set hidroponik. Okey, sebelum kita tadi ada benih, sekarang kita benih. Kita kena semai benih dulu lah, semai benih. Okey, semai benih, saya elok-elok ni anda menggunakan bekas takungan lah. Tak kisahlah bekas takungan. Saya guna bekas takungan macam ni. Bekas murah je anda beli ni. Anda belilah bekas apa-apa. Yang pentingnya anda nak masukkan PIMOS sikit je sekadar untuk memegang akar dan lembapkan dia, dan akhirnya anda tabur biji benih lah. Tabur biji benih. Tabur biar sekata seragam. Okey. Dalam masa salad ni masa hampir 10 hari untuk dia mendapat 2, 3 helai dan 4 helai daun. Okey. Inilah hasil dia. Okey, hasil daripada saya dah semai. Okey, sekarang ni saya nak menunjukkan macam mana cara nak masuk ke dalam pot. Okey, pot. Sebab yang ini penting. Semai tu penting juga. Cuma anda dapatkan bekas, lembapkan media PIMOS tadi. Sebab PIMOS biasanya dah lembab cuma lembapkan sikit spray air cecair kabus, tabur biji benih, tutup 2 hari. Tutup 2 hari. Selepas 2 hari tutup, anda buka dan anda letak di tempat yang ada matahari cuma masih ada tuduhan. Tuduhan. Letaklah buah netting dan sebagainya. Okey. Okay, sekarang kita pergi kepada pot Okey, span. Kita span, saya beli span yang besar, sekeping daripada kedai hardware. Sekeping besar lebih kurang RM2.5 RM3 lah, bergantung pada lokasi anda. Kita potong kecil-kecil, potong dadu. Dan akhirnya kita potong belah dua lah. Kita belah dua. Tujuan belah dua ni untuk kita masukkan anak benih. Okey. Untuk teknik span ni juga, anda boleh menabur benih terus atas span.
menabur benih span. Ni span yang sama, cuma kita buat lubang di tengah. Ni ada lubang ni, dan biji benih tu diletak satu persatu lah. Yang ni kena cermat lah, sebab kena letak satu makan masa. Makan masa. Cuma tu pun lama dah. Nak guna semai cara jenis pun boleh, nak buat secara pindahan anak benih pun boleh. Okey, kita terus span tersebut kita naklah basah dengan air biasa, ataupun kalau nak basah dengan air baja pun boleh, tapi dengan isi paling rendah lah, itu isi 0.5 dalam tempoh ni. Ni ada air, ada air baja. Ni anak benih. Anda pilih anak benih yang ada 3-4 lah daun. 3-4 lah daun. Ni 3 helai. Sebab daun ini adalah daun percambahan. Ini sebenarnya daun yang untuk pertumbuhan. Ini asal daripada biji benih. Ini pertumbuhan daun asal. Okey. Cuci akar dengan air. Dan kita kepit macam tu je. Biar akar kat bawah. Dan kita ambil naik pot, kita masukkan dah. Dah satu. Kita tunjuk sekali lagi. Sekali lagi. Okey, dapatkan yang sesuai 3-4 lah daun. Ada daun keempat tu kecil. Kita kepit. Biar akar ke bawah sikit. Dan kita ambil lepot. Voila. Siap. Siap. Span ni basah lah. Sudah membasah. Sebab kalau tak basah, bila kita masuk dalam palung set kita, span kering memang dia susah nak serap air lah. Jadi kena basah dulu. Okey, itu simple. Untuk tanam dalam pot tu simple, dah siap. Buatlah sampai banyak dan akhirnya kita letak dalam set hidroponik. Letak aja. Letak seperti yang di side belakang lah. Okey. Letak aja. Okey. Penanaman itu saja cara penanaman dalam set hidroponik. Cuma sekarang kita pergi pada penjagaan dia. Okey, bila kita masuk dalam set palung tu, kita dah masuk dalam yang pertama sekarang ni kita nak fokus pada penjagaan lah. Dalam penjagaan ni kita kena ambil baja, kita kena buat kawalan, dan kita kena buat semburan folia lah. Okey, untuk baja kita pakai baja AB. Ini biasa yang saya buat lah. Okey, untuk baja AB kita mengukur menggunakan kepekatan ataupun isi. Isi electricity congestive, iaitu larutan kepekatan larutan. Bila anda balik baja AB, ini ada beberapa unsur, B ada beberapa unsur. Kita dah beli yang dah siap dekat pasaran. Jangan campur sekali, mengikut dia ada label dia, bergantung pada cara anda baja yang anda beli tu. Contoh kita nak guna dalam stok tangki kita ni 100 liter air. Jadi kita akan masuk A berapa ml, B berapa ml. Kita sukat menggunakan isi meter. Isi meter. Sukat. Okey, berapa banyak kita nak sukat? Okey, yang ini yang biasa saya buat lah. Okey, untuk kita baru start tadi, kita start dulu dengan contoh salad lah. Salad memang isi ni agak tinggi. Start dengan, sebab salad ni sebulan ataupun 4 minggu. Minggu 1 kita start dengan 1.0, minggu 2 1.2, minggu 3 1.6, minggu 4 kita boleh naik sampai 18 hingga 20.
Salad memang tinggi. Yang biasa saya buat salad lah, saya buat sampai 2.0. Yang pernah saya buat sampai 2.4, 2.5. Itu untuk percubaan lah, untuk melihat pada isi itu sendiri dengan pertumbuhan salad, dan juga mengikut kepada jenis biji benih lah, variety salad. Salad pun banyak variety. Okey. Macam mana suka tadi lah, macam saya beritahu untuk isi ni, bila anda guna isi meter, inilah bacaan dia. Itulah bacaan dia. Tapi anda boleh main-main. Kalau anda tengok nampak macam kurang, anda naik lah. Dia ni boleh pergi 1.2, 1.4, 1.8. Terpulang pada orang kata pengalaman anda. Secara umumnya saya buat macam ni, tapi saya tingkatkan kepada ke arah inilah. Lihat pada ni. Okey. Baja simple je. Bila anda bancuh, masuk, sistem akan drip sendiri. Sistem akan mengalirkan air sendiri. Okey. Sebab yang untuk sistem DFT memang kita guna pump lah. Kita guna pump untuk aliran air berpusing. Okey, ini baja. Kawalan ni kawalan serangga ataupun kawalan penyakit ataupun pengaruh kulat. Kawalan ni saya menggunakan kawalan organik. Anda beli saja dekat kedai pasaran, banyak kawalan organik ni untuk spray dekat daun salad lah, daun sayur. Okey. Jangan tunggu sampai dah kena. Spray je. Contoh, bila biasanya saya spray seminggu-seminggu supaya kita terkawal. Kalau ini kita lebih kurang kita spray 3 kali lah. Kita akan spray pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu depan kita spray lah sebab kita nak buat harvest. Okay. Foliar ni top up kepada baja AB. Ini baja semburan, juga ada dekat pasaran, boleh beli ataupun anda boleh buat sendiri dah. Saya menggunakan mol kangkung. Mol kangkung boleh buat sendiri. Mol kangkung banyak dekat YouTube ajar mol kangkung macam mana spray. Yang ini saya spray pun juga seminggu sekali, sebab mol kangkung sesuai untuk sayur daun lah. Dia akan bagi magnesium ataupun kalsium kepada ni, sebab dia pun ada GA, gibolic acid, GA, sesuai untuk pembesaran kangkung tu sendiri, sayur tu sendiri. Okey, semua foliar. Okey, ini secara untuk penanaman lah. Okey, sekarang ni cuma ada beberapa soalan yang saya terima, iaitu cabaran dan tindakan ke atas sistem kita ni. Ini pada penjagaan secara umum lah. Okay. Dikatakan yang pertama lah keperluan suhu air baja. Suhu air baja ni 26 hingga 28 darjah Celsius untuk tanah rendah. Tanah tinggi lain. Sebab tu dia ada sayur tanah tinggi. Ini untuk tanah rendah 26, 28. Tapi memang sukar untuk kita dapat dalam palung kita, dalam tangki kita suhu ni, sebab suhu akan meningkat dikala waktu tengah hari cuaca yang agak terik. Jadi macam mana nak atasi? Dekat sistem anda pasanglah netting dan sebagainya. Cuma saya di sini memang saya open lah. Buatlah macam mana supaya dapat suhu yang rendah. Okey. Lepas tu nak dapat suhu yang rendah juga, sebab sebelum ni saya menggunakan tangki biru, tapi gunalah tangki yang agak lebih besar. Saya guna sekarang ni tangki 100 gallon air. Baru boleh mencapai air ni lah. Okay, dan tangki ni juga saya elok-eloknya ditanam di dalam tanah. Tanam dalam tanah. Kalau tak boleh, nak tahu macam mana? Kalau tak boleh, kita adjust lagi tangki ni untuk dapat suhu ni. Kita pasang juga netting. Kita bagi netting. Tapi netting jangan netting atas saja, netting keseluruhan. Sebab saya tengok dekat Cameron Highland dia buat keseluruhan di kawasan tangki ni. Okey, netting keseluruhan. Sebab suhu ni memang peranan kepada bila suhu air akan memberi kesan kepada isi baja, pH baja. Iaitu kena faham lah, sebab di dalam air kita adalah air baja, bahan kimia. Bahan kimia ni bertindak balas dengan perubahan suhu yang agak panas. Saya pernah test suhu dalam palung ni waktu tengah hari boleh mencecah 36 hingga 39. Memang akan berlaku perubahan kepada baja AB kita. Itu yang menyebabkan beberapa perkara lah kita nampak sayur kita layu dan sebagainya.
ataupun sayur kita agak macam terencat, banyaklah kesan akan berlaku pada sayur. Okey. Dan juga pengambilan air baja oleh tanaman sayur. Untuk pokok sayur, pembesaran sayur dia berlaku hanya pada peringkat fotosintesis. Fotosintesis berlaku di awal pagi sehingga pukul 11 pagi. Ini berlaku fotosintesis. Jadi masa inilah sayur kita akan serap air baja dengan banyaklah. Waktu lain dia memang tak serap, dia hanya sedikit saja serap. Mungkin dia serap hanya air, dia tak serap baja. Dia serap air tapi tak serap baja. Akar kita ni pandai memilih akar sayur. Dan juga lewat petang berlaku fotosintesis ini, tapi yang ini sedikit lah petang. Tapi yang ini di awal ni banyak. Sebab tu untuk cahaya matahari, pastikan sayur anda kena 4 jam di waktu ini untuk berlakunya proses fotosintesis. Barulah sayur kita baiklah pertumbuhan dia. Okey, pasal isi berkaitan dengan ni, bila selepas waktu ini pokok sayur menyerap air sahaja, menyebabkan kandungan baja AB tadi tinggal dengan banyak di dalam sistem kita. Sebab di waktu ni dia ambil besar air, saya ambil air dan baja sekali, tapi selepas waktu ini, katakan pukul 1 hingga pukul 3, memang sayur pokok akan ambil air sahaja. Jadi tertinggallah baja. Bila baja tertinggal, baja dalam sistem, bila kita cek isi, memang isi akan meningkat. Sebab air dah kurang, tinggalnya kandungan larutan baja sahaja, isi akan meningkat. Sebab situlah, dekat sinilah kita kena pastikan bahawa air mencukupi, air yang banyak ada dalam tangki kita, dan juga suhu yang sesuai 26-28 sebab kalau lebih pada suhu 26, 20, lebih pada 30 lah, kesan yang nampak pada 30 suhu 30, anda akan nampak kesan layu pada pokok ataupun sayur tu layu lah. Itu menyebabkan air tu panas. Bila kita test, memang air panas. Okey. Dari segi itulah dari segi penanaman. Untuk kali ini kita fokus pada penanaman air baja. Dan sistem saya mengalir 24 jam. Sebab apa saya alih 24 jam? Sebab untuk memastikan yang pertama, kita elak daripada jentik-jentik lah. Sebab ini orang takut jentik tak akan datang bertelur. Nyamuk tak akan bertelur bila air mengalir. Sebab air saya mengalir agak laju. Kalau anda dengar pun kuat lah air mengalir tu. Lepas tu pastikan 4 jam matahari direct supaya berlakunya fotosintesis. Lepas tu buat kawalan sebelum terkena serangan penyakit serangga ataupun kulat. Okey, satu lagi yang biasa yang dialami bila kita nepot tadi, nepot ni itulah lebih kurang bila kita letak dalam sistem palung air, dia cecah. Sinilah katakan dia cecah sedikit saja air. Ni akar, ni pokok. Cecah sedikit je. Sebab tu saya letak tadi adalah dekat sepan tu adalah akar, jadi cecah. Sini kawasan akar, cecah sikit je supaya air tak terendam, batang tak terendam dalam air baja. Sebab bila terendam ini menyebabkan ada attack serangan kulat, batang patah ataupun repuk batang dan sebagainya. Itu yang pertama. Satu lagi masalah pada akar ni, dikatakan repuk akar. Repuk akar ni, satu lagi yang saya terlupa, minta maaf. Repuk akar ni berlaku adalah kerana
kandungan oksigen dalam air rendah. Kandungan oksigen dalam air rendah. Mengapa berlaku? Yang pertama sebab suhu naik. Lepas tu aliran air tak ada ataupun aliran air tidak ditambah dengan oksigen. Macam air jatuh tu sebenarnya dalam tangki tu dia menambah oksigen secara natural dan masuk balik dalam sistem palung. Jadi ini penting kita tinggalkan, barulah akar kita sihat. Sebab ini berlaku. Ramai orang kata akar dia nampak hitam. Memanglah sebab kadar oksigen rendah menyebabkan akar berlakunya repuk akar. Okey. Jadi kita kena tingkatkan. Macam mana nak tingkatkan? Suhu kena sesuai. Lepas tu tambahkan oksigen dalam air. Cara mudah biar ada aliran air jatuh. Kalau susah juga guna pam oksigen lah di dalam air. Dalam letak pam oksigen di dalam tangki air lah untuk tambah oksigen. Itu antara yang perlu kita lakukan lah semasa proses penanaman. Banyak lagi ni, anda akan nampak macam tak subur dan sebagainya. Itu kita pergi kepada satu modul lah, iaitu terpanggil cabaran dan tindakan yang perlu kita buat lah. Yang ini proses untuk kita menanam dalam pot dan penjagaan dia. Okay, kita jumpa dalam siri modul seterusnya.